Sekejap ya. Cuba buka slide. Lambat sikit. Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi hari ini kita masih di bawah bab haiwan, iaitu ciri-ciri khas haiwan bagi melindungi diri. Okey, ciri-ciri khas haiwan ini adalah untuk mengelak daripada dimakan oleh haiwan lain ataupun diancam oleh kita, iaitu manusia. Terdapat 4 ciri-ciri khas haiwan bagi melindungi diri. Yang pertama penyamaran, yang kedua bersengat, yang ketiga bertanduk dan yang keempat bercengkerang. Macam sebelum ni pun cikgu dah ada bagi contoh kan. Ada haiwan yang boleh menyamar, ada haiwan yang mempunyai tanduk dan haiwan yang mempunyai cengkerang. Okey. Jadi bagi haiwan yang mempunyai ciri khas penyamaran, okey, haiwan ini akan melakukan penyamaran dengan persekitaran. Masa yang cikgu dah bagi contoh kan, contohnya sesumpah. Kalaulah sesumpah tu dia duduk dekat atas pokok, automatik ataupun secara perlahan-lahan badannya, warna kulitnya akan berubah mengikut warna pokok. Okey, untuk haiwan yang mempunyai ciri khas bersengat, haiwan ini akan menggunakan sengat berbisa untuk menyakiti atau membunuh musuh. Tanduk juga, okey sekejap cikgu hide ni dulu. Tanduk juga digunakan untuk mempertahankan diri daripada musuh. Dan yang keempat ialah bagi haiwan yang mempunyai cangkarang, okey, cangkarang digunakan untuk melindungi badan mereka. Okey, kita lihat contoh-contoh haiwan bagi kategori ciri-ciri khas penyamaran. Okey, antara haiwan yang mempunyai ciri-ciri khas penyamaran ialah kupu-kupu. Okey, yang kedua ialah sesumpah macam yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, yang ketiga ialah belalang. Dan yang keempat kuda belang. Okey, kuda belang pun boleh melakukan penyamaran. Okey. Bagi kategori ciri-ciri khas bersengat, okey, cikgu bagi contoh antaranya ialah lipan, tebuan, lebah dan kalajengking. Kalajengking punya sengat tu dia ada dekat bahagian ekor tau. Bahagian ekor kalajengking yang panjang tu. Jadi, kalau ada kamu jumpa kalajengking dekat rumah, kamu, cikgu minta tolong jangan sentuh, cepat-cepat panggil orang yang lebih dewasa daripada kamu, okey, yang berada berdekatan untuk tolong buang ataupun halau sebab dia sangat bahaya, okey. Kadang-kadang dia punya sengat dia tu boleh membawa, bukan kadang-kadang. Kalau terlampau lama ataupun terlampau banyaklah sengatnya yang dikeluarkan, okey, dia akan boleh membawa kepada maut. Okey. Macam yang hari tu juga cikgu dah ajar, okey, ada binatang yang ada tanduk. Okey, contohnya seperti kerbau dan juga rusa. Okey, mereka akan menggunakan tanduk untuk melindungi diri mereka. Jadi hari ini cikgu tambah lagi satu haiwan iaitu kambing. Okey, kambing dengan kerbau tanduk dia sama, bukanlah sama. Dia ada satu je tanduk, maksudnya satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Macam untuk tanduk kerbau dia adalah sedikit membengkok sedikit di atas. Manakala kambing dia macam straight ke atas. Tetapi rusa dia mempunyai satu tanduk di sebelah kiri dan satu tanduk di sebelah kanan, tetapi kedua-dua tanduk ini bercabang. Okay, walau bagaimanapun tanduk-tanduk ni sangat kuat, okay? Sangat kuat dan kalau kerbau tanduk manusia memang kita akan ke hospital. Okay. Seterusnya ialah kategori ciri-ciri khas bercangkerang. Antaranya macam yang cikgu dah ajar hari tu, kura-kura. Cikgu ajar penyu, cikgu ajar kerang. So hari ni cikgu tambah lagi satu haiwan iaitu siput. Okay. Cangkerang ni digunakan untuk melindungi diri mereka. Okay. Kalau macam kura-kura ataupun penyu, mereka dalam keadaan bahaya kan. Automatik tangan dan kaki serta kepala mereka masuk ke dalam cangkerang. Okay. Begitu juga dengan kerang. Kerang memang dia takkan buka dia punya cangkerang lah. Kecuali kalau kamu dah rebus dia. Okay kan. Memang sedap lah kalau kita makan kerang ni. Terutamanya kalau bulan puasa semua orang nak makan
kerang rebus lah, kerang bakar lah. Tapi nak kata kuatnya kerang tu, kalau awak cuba baling kerang tu dekat bawah, memang dia punya cengkerang tu tak akan pecah. Even kamu dah rebus, mak kamu dah rebus nak buat kerang rebus ni kan. Even dah rebus pun cengkerang tu still tak boleh dipatahkan guna tangan. Guna gunting pun cikgu rasa tak boleh. Okey, cuma bila dah masak tu, kerang tu memang akan terbuka lah. Kan? Cuma untuk kita pecahkan cengkerang tu, memang kita tak akan dapat. Betapa hebatnya kuasa Tuhan kita mencipta haiwan-haiwan ini. Walaupun mereka kecil, walaupun mereka tidak mempunyai akal, tetapi Tuhan telah mensiapkan mereka dengan beberapa ciri khas untuk membantu mereka survive ataupun untuk membantu mereka hidup di atas muka bumi ini. Okay? Jadi kamu kalau jumpa penyu ke, kura-kura ke, siput ke, janganlah kamu pergi bully dia ataupun kamu campak-campak dia ke sebab tambah-tambah lagi kura-kura dengan penyu sebab mereka ini adalah habitat terancam. Bila habitat terancam kita memang kena jaga dia elok-elok sebab kalau dia dah terancam nanti dia dah pupus, kamu nanti ataupun memang dia dah tak ada dah dekat dalam dunia ni. Seterusnya cikgu akan bagi kamu latihan. Tapi sebelum tu, kalau kamu rasa cikgu terlampau laju mengajar, kamu jangan segan-segan dulu untuk WhatsApp cikgu ataupun call ataupun apa-apa sajalah. Kalau bagi tahu cikgu kamu tak faham ataupun cikgu terlampau laju, jadi nanti kamu jangan risau, cikgu akan ajar kamu secara personally. Kita teruskan kepada latihan. Latihan pertama ialah bulatkan gambar haiwan yang menggunakan teknik penyamaran dalam gambar di bawah. Jadi dalam gambar ni, cikgu bagi haiwan-haiwan yang menggunakan teknik penyamaran. Cikgu juga letakkan di bahagian atas tu nama-nama haiwan yang menggunakan teknik penyamaran. Contohnya sesumpah, katak, belalang. Jadi cikgu nak kamu bulatkan haiwan tu. Kalau kata salah, maksudnya jawapan kamu salah lah. Dan yang latihan kedua ialah namakan haiwan berbisa yang terdapat dalam gambar di bawah. Kamu jangan risau, cikgu sangat menyokong ataupun memohon untuk kamu bekerjasama dengan pihak keluarga ataupun pihak ibu bapa kamu untuk membantu kamu bersama-sama menyiapkan latihan ataupun tugasan yang cikgu berikan. Dan jawapan pun kamu jangan risau, kamu boleh je secara voice ataupun boleh je call cikgu ataupun kamu nak braillekan, kalau kamu ada mesin braille dekat rumah, kamu boleh braillekan dan kamu scan, hantar dekat cikgu PDF, cikgu boleh baca insyaAllah. Nampaknya sampai di sini sajalah kita punya pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Cikgu nak buat kesimpulan sikit dari apa yang kita dah belajar. Daripada tadi cikgu cakap seorang-seorang. Terdapat 4 ciri khas haiwan untuk melindungi diri mereka. Yang pertama ialah penyamaran. Sekejap cikgu tutup ni dulu. Sebab nanti kamu tak nampak. Yang pertama ialah penyamaran. Yang kedua bersengat. Yang ketiga bertanduk. Dan yang keempat bercengkerang. Cikgu ulang lagi sekali. Terdapat 4 ciri-ciri khas haiwan untuk melindungi diri mereka. Yang pertama penyamaran, yang kedua bersengat, yang ketiga bertanduk dan yang keempat bercengkerang. Jadi macam cikgu dah cakap tadi, kalau kamu ada apa-apa persoalan, sebarang pertanyaan atau cikgu terhampau laju, kamu jangan risau, boleh saja WhatsApp cikgu dan cikgu akan ajar kamu secara personal. Sekian itu saja daripada cikgu. Terima kasih.